Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Okey, sebelum itu saya nak maklumkan rakaman dalam grup yang saya share tu kat Facebook tu. 2 kelas pertama tu dah hilang dah. Facebook dah delete. Jadi yang 4 tu saya sempat copy balik, saya masuk dalam Google Drive. Automatik. Dia sebulan je. Rupanya bagi tempoh sebulan dia delete sendiri. Jadi yang 4 lagi tu saya dah copy balik dah. Saya masuk dalam Google Drive, saya dah ada link dia lah. Jadi sama jugalah, tekan link nanti akan boleh tengok video terus. Dan sekarang saya rakam video biasa je lah. Saya tak masuk Facebook lah. Cuma kalau kata termati tu bagi tahu ya. Dia record kan, takut memory full ke apa ke kan. Kalau dia tu mati nanti beritahu, kita record sekali lagi lah. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita ulang kaji balik hari ni ya, boleh? Kita ulang kaji balik pelan-pelan. Ambil tajuk yang mula-mula dulu lah, iaitu nun mati dan tanwin. Wajib berguna tu ya, wajib berguna. Wajib berguna tu saya tak masukkan dalam nota tu. Saya sebab dia simple je. Okey, wajib berguna ni, okey, tak apa, saya pecahkan. Jadi first dulu kita dah belajar tentang okey, mula-mula tu kita belajar tentang tajuk-tajuk yang melibatkan dengung kan? Dengung ataupun tidak dengung. Itulah kita ada belajar tajuk. Yang pertama kita ada wajib berguna. Kita belajar mula dulu. Wajibul gunnah. Yang kedua, itu kita ada tajuk nun mati ataupun tanwin. Ini terbagi pada 2. Ini terbagi pada 5. Dan juga yang melibatkan dengung juga kita belajar mim mati. Dia tak ada dan tanwin ya. Mim mati sahaja. Dia ada 3 pecahan. Ini hukum yang melibatkan dengung ataupun tidak dengung lah. 3 tajuk ni. Okey, 3 tajuk besar lah. Kemudian kita ada belajar tentang umum lah kot dia tak ada kaitan dengan dengung ke tidak. Okey, umum cara bacaan kan. Kita ada hukum alif lam hari tu terbagi kepada 2 kan. Kita ada qamariyah, kita ada syamsiyah. Wassalam. Sila. Salam sila. Okey, kemudian kita ada qalqalah betul kita ada belajar qalqalah terbagi kepada 3. Okey, ni lebih pada bacaan lah tak ada libatkan dengung ataupun tidak dengung. Dia lebih pada cara bacaan je lah. Okey, kemudian kita masuk yang ketiga berkaitan dengan mat. Mat ni berkaitan apa? Berkaitan dengan panjang bacaan kan. Okey, kita dah pecahkan hari tu. First kita dah belajar tentang asli betul ya. Asli ada 2. Kita ada asli kalimi dengan asli harfi. Asli harfi kita tak belajar lagi lah. Kita tangguh asli harfi. Kemudian kita dah belajar apa lagi? Jaiz wajib melibatkan hamzah melibatkan hamzah. Okey, melibatkan hamzah kita ada 3 kan. Wajib, kita ada jaiz dan kita ada badal. Okey, baru ini pun banyak jugalah. Kalau kita patah balik ke belakang tu kita tahu boleh ingat lagi tak Okey, yang akan datang ke depan ni kita akan belajar berkenaan dengan maksilah. Dia berkait dengan ha bulat. Ada 2. Tak belajar kot, kita nak ulang kaji balik hari ni kan. Qasirah dengan tawilah. Belakang boleh nampak je? Ke kecil sangat? Kecil kot ya? Tak apa. So sampai sini yang kita belajar ya. Okey.
Ini secara orang kata secara umum lah, tajuk besar dia kan. Berkaitan mak, kemudian umum, kemudian berkenaan dengan dengung. Okey, kita ulang kaji balik yang lepas. Hari ni kita sentuh berkaitan dengan dengung dulu . Yang ni kita biar dulu, kita abaikan dulu yang ni. Okey, kita masuk dengung, kita ambil wajibul gunnah. Okey. Baik, wajibul gunnah ni dia terbagi kepada dia satu je tapi dia ada dua huruf. Iaitu huruf nun dan juga huruf mim yang bertanda syaddah. Itu je wajibul gunnah. Jadi semua huruf mim dan huruf nun yang ada tanda syaddah, tak kisahlah baris depan ke bawah ke, selagi mana ada syaddah maka wajibul gunnah. Maksudnya apa? Wajib kita baca dengan dengung. Contoh nun. Inna. Okey ya. Jadi dekat sini ada huruf nun yang bertanda syaddah. Jadi bila nun bertanda syaddah, wajib kita baca dengan dengung lah. Dengung ni macam mana? Dua harakat. Inna. Tak boleh kita baca dia inna. Salah. Cara bacaan tu salah lah. Maksud sampai, cuma cara bacaan tu tak betul lah. Kaedah baca tak betul. Okay, ya. Yang kedua, mim. Contoh apa mim? Imma. Dua je huruf dia. Imma. Maka mim ini dia ada syaddah sini, maka kita akan baca dengan dengung dua harakat. Jadi bila kata dengung berapa harakat? Dengung dua harakat saja. Dia tak ada 4, 5, 6 harakat, tak ada. Itu mat. Kalau dengung tak nak dua harakat lah. Jadi anggaran tu agak-agak aja dua harakat tu macam mana kan? Kita petik dua jari kita, itulah anggaran dua harakat tu. Okey dapat? Ini paling basic wajibul gunnah. Boleh ya? Nanti kita akan nak contoh dalam Quran. Baik. Boleh padam? Okey, kemudian kita ada tajuk yang kedua iaitu nun mati dan tanwin. Kalau ada yang kurang jelas boleh terus tanya ya. Okey, tajuk kedua kita nun mati dan tanwin. Sebut di sinilah ya. Nun mati nun mati tanwin. Saya buat macam ni je lah, buat tanda je lah. Saya tak buat tulisan. Okey. So apa saya buat dua nun? Sebab dalam Quran yang ada sekarang ni, kadang-kadang nun tu dia ada tanda mati macam ni. Ni kadang-kadang dalam Quran dia kosong. Apapun dua-dua ini kita panggil sebagai nun mati lah. Okey. Jadi sepatutnya tak perlu pun saya buat dua-dua, tapi sebab dalam Quran ada dua-dua contoh ni, saya buat dua-dua terus lah. Dan tanwin, bukan dan, dia atau tanwin. Sebab kalau kita kata dan, maksudnya apa? Mesti dua-dua ada sekali, betul? Nun mati tanwin. Pening. Nun mati dan tanwin. Sebab tu dia bukan dan, tapi dia atau. Salah satu lah. Sebab tu dia atau saja, bukan dan. Kalau dan maksudnya dua-dua kena ada sekali, betul? Kan? Saya dan dia ke masjid. Maksudnya dua-dua ke masjid. Tapi ini saya atau dia ke masjid. Salah satu lah. Jadi kita akan jumpa salah satu ini. Sila je. Salah satu ini dalam Quran, maka dia masuklah tajuk nun mati atau tanwin. Tak kisahlah ayat mana pun, apa keadaan sekalipun, bila nampak je nun mati atau tanwin, maka dia akan masuk tajuk ni lah. Dia akan ada pengecualian jugalah kan. Ada pengecualian, kadang bila berhenti akan jadi hukum lain. Tapi kita ambil secara umum, secara roughly-nya macam tu lah. Bila nampak saja nun mati ataupun tanwin dalam Quran, masuk tajuk ni. Dia tak masuk tajuk lain dah. Okay, dan dipecahkan kepada 5 pecahan. Satu kita ada iqlab. Kemudian kita ada
idgham ma'al gunnah. Okey. Kemudian kita ada idgham, belakang boleh nampak ke tulisan ke kecil je? Boleh nampak tak kecil idgham bila gunnah. Kemudian kita ada lagi izhar halki bukan syafawi. Kemudian kita ada last sekali ikhfa hakiki. Okey, saya buat ni ikut susunan ni pun ada sebab ya. Untuk memudahkan kita hafal dia punya huruf. Daripada huruf yang kecil, itu huruf yang mudah-mudah ingat, ke huruf yang paling banyak dan tak perlu kita ingat pun huruf tu. Okey, baik. Jadi iqlab, okey, semua ni, lima ni, konsep yang sama ya. Dia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu apa? Sama. Dia bertemu ni yang membezakan dia punya hukum, dia punya nama lah. Ini pun sama, nun mati atau tanwin bertemu apa? Ini pun sama, konsep dia sama je. Nun mati atau tanwin bertemu apa? Nun mati atau tanwin bertemu apa? Nun mati atau tanwin bertemu apa? Jadi beza dia apa? Bertemu ni lah. Jumpa huruf apa? Jumpa huruf apa? Jumpa huruf apa? Itu yang beza dia. Baik. Untuk iqlab ni, nun mati atau tanwin dia akan temu dengan huruf ba. Satu saja. Jadi bila dalam Quran kita nampak nun mati atau tanwin ini jumpa dengan huruf ba, maka hukum dia adalah iqlab. Dan kita dah maklum hari tu, iqlab ni, Quran ni dah memudahkan kita, dia akan letakkan mim kecil. Contoh ayat mim ba'di. Okey, dalam Quran kan kita akan nampak ada mim kecil. Okey, asal dia kosong. Okey, asal dia kosong lah. Jadi berlaku tak dekat sini nun mati jumpa dengan ba? Ya, ini nun mati. Okey. Ini nun mati dia jumpa dengan ba. Jumpa maksud dia selepasnya lah. Selepasnya huruf ba. Maka di sini keadaan ini jadilah hukum dia iqlab. Jadi yang keadaan sekarang dalam Quran sekarang memang dia akan letak mim kecil dan ekor dia lurus ke bawah. Ingat mim kecil ekor dia lurus ke bawah. Saya dah maklum hari tu ada satu keadaan mim kecil tapi ekor sengit. Lebih kurang macam tu lah macam tu. Ada pun yang ini ekor sengit macam ni bukan iqlab. Dia tanda mati. Berhenti. Ingat kalau iqlab mesti ekor dia lurus ke bawah. Ekor mim. Kalau yang ni maksudnya mim menunjukkan waqaf, berhenti. Okey ya. Jadi kat sinilah keadaan dia nun mati jumpa dengan huruf ba tu. Jadilah hukum dia iqlab. Cara bacaan dia apa? Seolah-olah ada mim. Kita akan baca mim ba'di dan mulut kita kena buka sikit mim ba'di. Tak boleh rapat. Tak boleh kita baca mim ba'di, salah cara bacaan tapi kalau satu masa tak boleh nak buat, tak apalah, rapat pun rapat lah. Kan daripada tak baca Quran langsung buat sangkut tak ke depan bacaan tu. Buatlah, tak apalah. Tapi cara dia mim sikit je buka. Mim ba'di. Boleh cubalah, boleh tak boleh mim ba'di. Cuba mim tapi buka sikit mim gitu. Kalau boleh cubalah, tapi kalau boleh terus buka lah kan. Mim ba'di. Okey janganlah kita terlalu pening pula besar mana bukaan mulut tu kan. Kalau boleh buka, kalau kecil tak boleh, nak besar sikit baru boleh, boleh lah, tak apalah kan. Asalkan cara bacaan dia tu tidak merapatkan bibir. Okey iqlab. Boleh jelas ya? Senangnya iqlab ni satu je huruf dia. Dan dalam Quran pun dia dah bagi
Petanda mim. Mim kecil. Okey, yang kedua, idgham. Okey, idgham ma'al gunnah, idgham ada dua Idgham maksudnya memasukkan. Memasukkan bacaan. Nanti kita akan tengok dekat mana masuk. Baik. Ma'al gunnah ni konsep yang sama, nun mati ataupun tanwin jumpa dengan berapa huruf? 4 huruf, iaitu huruf menu. Mim, ya. Alamak, kecil sangat. Ini pen merah Okey, mim, ya, nun, waw. Menu kalau kita rapatkan jadi menu lah. Jadi bila jumpa 4 huruf ni, maka dia akan jadi idgham bila gunnah. Okey, contoh. Apa contoh yang ada kat tu ma'al gunnah. Bila gunnah? Tak ma'al gunnah. Ma'al gunnah Sorry kalau saya silap cakap. Ma'al gunnah menu menu. Dah ni. Oh, kejap sangat ni. Okey. Apa contoh dalam tu dia bagi? May yaqulu. Okey. May yaqulu. Okey. Okey, dekat sini berlakunya ma'al gunnah. Ada tak dekat sini tanwin? Tak ada tanwin, tapi dia ada nun mati. Okey nun mati. Jumpa dengan huruf apa? Huruf ya kat sini. Jadi menu ni maksud dia bukanlah kena jumpa 4 huruf ni. Tak. Salah satu sahaja. Jadi dekat sini may yaqulu ni nun mati ni bertemu dengan huruf ya. Salah satu huruf dia huruf ya. Maka kita akan baca dia may yaqulu. Inilah maksud memasukkan tu. Daripada ma ini terus masuk kepada ya. Itu maksud memasukkan. Kan? Kalau ikutkan kita akan baca man yaqulu, bacaan asal lah. Bacaan asal man yaqulu. Jadi sebabkan dia kata memasukkan dengan dengung, jadi nun ni hilang lah. Maya masuk terus. Dengung tu kat mana? Kena baca may dua harakat. Dengung. Tu dia kata ma'al gunnah, bersama dengan dengung. Kalau kita baca mayaku, salah lah. Bacaan betul, cuma kurang tepat. Kan sebab apa? Tak ada dengung. Haji ada nota tu ya? Nota yang ni. Nota ni Haji ada. Ada dapat kan? Dia depan sekali tu. Nun mati dan tanwin. Muka surat 2. Dia muka surat 2. Yang tu Haji. Belakang tu. Yang tu nun mati dan tanwin. Okey, idgham ma'al gunnah. Macam tu lebih kurang Ada yang ini dekat nota ni yang saya. Okey. Oh, bi gunnah betul. Sama maksud dia Okey, ada kadang kita sebut ma'a, ada kadang kita guna bi. Sorry aja, betul. Bi gunnah. Maksud yang sama dengan dengung. Kalau ma'a ni maksudnya bersama dengung. Bi gunnah ni maksudnya dengan dengung. Jadi membawa maksud yang sama lah. Cuma saya gunakan itulah situ bi gunnah Mana-mana yang mudah lah. Kalau macam saya gunakan ma'al gunnah, mungkin saya termasukkan bi gunnah situ Saya gunakan ma'al gunnah nak nampakkan beza ini dengan ini. Nampak lebih jelas kan? Mungkin saya tersilap masukkan. Biasa saya gunakan bi gunnah. Tapi sebab nak bagi nampak beza tu kan, nak bagi jelas beza, sini saya ajar ma'a. Apapun maksud yang sama lah. Ini dengan, ini bersama. Apapun ada dengung lah. Boleh Ada contoh kat dalam tu yang tanwin. Yang tanwin ada? Ke saya bagi nun mati je situ? Sorry. Tak ada saya bagi nun mati je. Okey, au kasoyibim tu. Yang bawah sekali. Belakang boleh nampak je Okey, au kasoyibim mimma. Mimma kasoyibim mimma ke minas? Minas. Oh. Kasoyibim minas. Okey, baik.
Ini contoh untuk tanwin. Dekat sini ada tak nun mati? Tak ada nun mati, tapi dia ada tanwin. Ni tanwin ni tak kisah huruf apa pun atas dia. Huruf ba ke, alif ke, jim ke, dal ke, tak kisah. Apa-apa huruf pun tak kisah. Yang penting ada tanwin. Jadi bila ada tanwin, dia akan masuk dalam hukum nun mati dan nun mati atau tanwin lah. Okey, dan dijumpa huruf apa sini? Tanwin ini bertemu dengan huruf mim. Okey, ada tak huruf mim sini? Ya, ada huruf mim. Maka masuk dari dalam hukum ma'al gunnah ataupun bi gunnah. Okey ya. Cara bacaan dia au kasayyibim mimma lagi. Au kasayyibim minas sama. Dengung dua harakat. Au kasayyibim minas sama. Jadi dekat mana idgham? Dekat mana masukkan tu? Sinilah bim ni. Kita masukkan terus kepada mim. Sebab apa? Bacaan asal dia adalah au kasayyibin. Betul ya? Bila tanwin kita akan baca bin, betul? Jadi bin itu kita masukkan terus kepada mim. Dia akan jadi aw kasayyibim mimma. Ini memang mulut kena rapat lah. Tak adalah buka-buka sikit, buka sikit, tak ada. Memang kena rapat betul. Aw kasayyibim mimma. Okey ya. Ini untuk tak kisah je. Macam ni kan. Atas boleh, bawah boleh, depan boleh. Tak kisah. Yang penting tanwin. Tanwin maksud dia apa? Double line. Itu ada. Saya akan kita masuk izhar ni nanti. Kita akan mention yang tak selari dengan yang selari tu. Kan apa beza selari dengan tak selari tu nanti. Selari tu untuk izhar saja. Jadi kita masuk sini, saya mention yang tu nanti saya ingatkan je. Okey, boleh okey, tak kisahlah. Atas ke, bawah ke, depan ke, tak kisah. Huruf apa pun tak kisah. Yang penting ada tanwin tu. Cuma ikut keadaan lah. Contoh kalau kita berhenti sini, tak adalah hukum idgham dah kan. Contoh au kasayyib. Contoh kita berhenti kat sini kan. So habislah, tak adalah hukum tu. Jadi hukum ni dia akan berlaku bila kita sambung bacaan. Kalau kita berhenti situ, tak adalah hukum dia. Okey, dapat Okey, bila guna? Ini sebenarnya senang je sebab benda yang sama, cuma jumpa huruf lain-lain je. Itu je. Okey, bila guna nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf lam ataupun ra. Ni waw pula. Ra dua huruf saja. Ini 4. Ini 2 huruf saja. Okey, keadaan dia contoh. Mir rabbihi. Apa situ dah betul, ikut situlah senang. Kat situ walakilla. Okey, wala walakilla. So kat sini ada tak tanwin? Tak ada tanwin. Tapi dia ada nun mati sini Ada nun mati. Dan nun mati ni jumpa dengan huruf lam. Jumpa dengan huruf lam. Jadi idgham. Macam mana idgham maksud dia? Masukkan kepada lam ini. Asal bacaan dia adalah walakin, betul bila nun mati maka kita akan baca walakin. Tapi bila idgham ni memasukkan masukkan terus kepada lam. Dan kena ingat idgham ini adalah bila gunnah. Bila ni maksud dia apa? Tanpa dengung. Tiada dengung. Maksudnya tak boleh kita baca walakilla, salah. Masuk terus walakilla. Itu maksud tanpa dengung. Dia masih lagi idgham, masih memasukkan tapi tiada dengung lah. Walakilla. Kalau kita baca walakilla, salah lah. Okey, contoh kedua untuk tanwin pula. Okey, sama rotir rizqom. Okey. Baik, dekat sini ada tak nun mati? Tak ada nun mati. Kan? Tapi ada tanwin kan? Berapa tanwin sini? Ada 2 Okey, ini 1 tanwin. Ini 2. Tapi ni kita abaikanlah sebab ni kita tengok contoh yang ni je.
Okey, maka tanwin sini jumpa dengan huruf apa? Jumpa dengan huruf ra. Ada tak huruf ra dekat sini? Ya, ada huruf ra. Maka jadilah dia bila guna. Pun sama kita baca tanpa dengung. Samarotir riz. Tak boleh kita baca samarotir riz. Salah sebab dia bila. Bila kita kata bila tanpa dengung. Boleh Semua konsep yang sama nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Jumpa huruf je beza-beza. Baik. Seterusnya izhar halki. Okey, izhar halki jelas, bacaan dibaca dengan jelas. Konsep yang sama, nun mati atau tanwin jumpa. Ni banyak sikit huruf dia Ada hamzah. Okey, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Ada 6. Ni banyak sikit lah, tapi pun begitu dia ada dalam Quran kita ada tanda yang memudahkan kita kenal lah. So tak perlu hafal. Nanti pening. Tak perlu hafal. Ada tanda dalam Quran yang memudahkan kita untuk kita kenal. Baik, contoh. Nanti saya akan padam semua dulu baru saya tunjuk perbezaan tu selari dengan tak selari tu. Okey. Apa contoh dalam tu yang saya bagi? Apa? Liba'din aduwa Okey, liba'din adu. Okey, belakang boleh nampak Haji? Boleh nampak Okey, liba'din. Ada tak di sini nun mati? Tak ada, tapi dia ada tanwin. Baik, tanwin ni jumpa dengan huruf apa? Jumpa dengan ain. Ada tak ain dekat sini? Ya, ada ain. Maka jadilah dia izhar. Dibaca dengan jelas. Macam mana jelas? Liba'din a. Liba'din a. Itu maksud jelas. Tak ada liba'din a. Salah. Itu maksud jelas dibaca dengan jelas. Liba'din a. Baik. Contoh yang kedua apa saya bagi situ? Sawa'un alaihim. Dua-dua ni dua-dua tanwin. Sawa'un alaihim. Baik. Pun sama, dia ada sini tanwin. Okey, dia ada tanwin. Dan tanwin itu bertemu dengan huruf ain. Sama dua-dua ain pula contoh dia. Jumpa dengan ain, maka hukum dia jadilah izhar halki. Dibaca dengan jelas. Okey, boleh Baik. Ada nak minta ulang ke? Boleh kan? Yang mana Haji? Tak. Saya saja bulatkan. Nak menunjukkan nun tu nun mati lah. Sebab kalau saya buat nun kosong nanti takut kita keliru. Nun apa ni betul tapi dalam Quran ada yang ada bulat, ada yang kosong sahaja. Nanti kita akan tengok. Ada yang ada bulat, ada yang kosong. Jadi saya buat mati tu nak menunjukkan kalau kata kita lupa contoh ni nun apa ni maksud dia. Jadi bila tanda mati kita ingatlah nun mati. Saya buat bulat itu Baik. Okey, untuk ifa hakiki. Jumpa huruf apa? Dia ada 15 huruf. Banyak, tak perlu hafal pun tak apa. Okey, sebab apa tak perlu hafal? Sebab dia adalah baki daripada huruf-huruf yang kita belum sebut ni. Ba kita dah sebut. Kan huruf hijaiyah semua ada 28 betul? Okey, ba kita dah sebut. Mim, ya, nun, waw dah sebut. Lam, ra dah sebut. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha dah sebut. Jadi baki yang belum sebut semua masuk dalam ifa hakiki sumbat sinilah. Contoh. Ta. Dia. Sa. Jim. Ha tak ada, kha tak ada. Dal. Zal. Zai. Sin. Shin. Sad. Dot. Ta. Za. Ain, ghin masuk sini. Ain, ghin, fa. Qaf. Kaf. Lam masuk sana, mim masuk sana, nun sana,
Waw sana, ha sini. Lam alif hamzah, ya masuk sana. So inilah semua huruf dia. Baki yang belum kita sebut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 huruf. Jadi jumpa je 15 huruf ni dia akan jadi ikhfa hakiki. So tak perlu ingat lah. Ini tak perlu ingat. Okey, saya akan bagi kaedah nanti. Ini tak perlu ingat, ini pun tak perlu ingat. Cukup ingat 3 huruf ni saja. Ni pun tak ingat lah. Sebab ni memang dah ada dalam Quran betul. Mim kecil kan. So ingat ni je. Mim ya nun waw dengan lam ra. Lepas ni saya akan cerita kenapa tak perlu ingat. Kan? Kita akan ingat melalui tanda sahaja, mudah. Okey, contoh, kita beri contoh dulu Saya padam huruf ni. Okey, apa contoh kat situ? Ni ikhfa ni paling banyak contoh paling banyak dalam Quran. Okey, kita ambil ni lah. In kun tum. Okey, tengok. Sini ada tak sini tanwin? Tak ada. Tapi ada nun mati, betul Nun mati. Ada berapa nun mati? 2. Ini 1. Ini 1. Okey, tengok salah satu. Ini nun mati kan? Jumpa dengan huruf apa? Huruf kaf. Ada tak huruf kaf tadi kita tulis? Ada kalau tak, kalau dah tak ingat boleh tengok balik nota tu Ataupun ada tak huruf kaf dekat sini? Tak ada kan? Tak ada, maka huruf kaf tu akan masuk dalam ikhfa lah. Okey, so cara bacaan dia apa? Dengung. Kena dengung. Dia seolah-olah kita sembunyikan huruf tu. Kan? Kalau asalnya in, betul tak? Kita akan baca in. Tapi bila ikhfa ni, maksudnya sembunyi. Seolah kita sembunyikan huruf tu. Mengikut apa huruf yang kita yang dijumpa selepas ni lah. So kalau macam ni, macam cara bacaan dia, kita akan baca ing. Kun. Ku. Itu dia punya dengung lah. Kalau kita baca inku, boleh ke? Boleh je. Tapi kurang tepat lah. Kaedah yang kurang tepat. Ya, dia dengung dan sembunyikan nun ni. Nun tu kena sembunyikan. Kan kalau kita baca in, kan seolah-olah hilang nun tu kan. Asal dia adalah in. Tapi bila kita baca kun, seolah-olah ada ke tak ada nun ni? Ada ke tak ada? Sembunyi. Itu maksud ikhfa ni lah. Bunyi tu sembunyi. Tapi kalau kita baca kun, boleh juga. Cuma kurang ngam lah. Kurang ngam. Betul tu betul dah. Cuma kurang ngam sikit lah. Okey, jumpa dengan kaf. Ini nun mati kedua. Jumpa dengan huruf ta. Ada tak ta tadi sini? Ada Tadi kita buat ta kan? Pun masuk hukum bawah ikhfa. Pun sama, bacaan dia kena ada dengung. Kuntum. Kan seolah-olah ada nun tapi dia macam nyorok sikit nun tu. Kan kalau nun jelas kita kena baca kuntum. Tu jelas nun. Tapi ni sorok-sorok sikit. Kuntum kan? Kuntum. Seolah-olah hilang sikit nun tu. Tu masuk sembunyi kita sembunyikan huruf. Dan nun tu masuk sikit ke dalam kaf. Ya betul. Betul tu dia huruf lah kalau macam ni kan. Dia lebih sesuai kan. Dia jadi sesuai. Boleh masuk, dia mudah masuk dekat kaf. Kun kan, ku. Ta ni pun mana sesuai? Adakah sesuai in ataupun sesuai in? Kalau okey, kita try. Kalau kita baca in okey, ni okey dah. Ku. Dia masuk lah kan? Dia match. Ku. Okey, kalau kuntum ni mana yang sesuai? Kalau cuba kita baca ng lah okey, kuntum. Sesuai tak? Dengan kuntum. Slow sikit. Yang slow sikit lebih sesuai kan? N lah kan? Lebih sesuai. Dah pening pula. N pula, ng pula. Mudahnya macam tu lah. Mudah dia. Nun tu jangan bagi nampak sangat lah. Kan? Kalau kita baca kuntum. Kurang tepat. Tapi dia kena sembunyikan sikit nun tu. Kuntum. Bunyi tu kalau kita belajar, dia seolah-olah dia ada sumbang sikit kat hidung.
Dia je sumbang sikit kat hidung bunyi tu. Kong kong. Dia sumbang sikit dekat hidung suara tu. Ya je. Nun yang kedua tu ikhfa ya. Betul je, ikhfa juga. Betul. Nun ni jumpa dengan huruf ta. Okey, dapat So dua contoh ikhfa kat sini. Okey, ada yang nak ulang? Tak ada ya? Baik, jadi ingat betul-betul. Ini tak perlu ingat dah. Kita dah ada tanda mim ya. Kita ada tanda mim. Okey. Ini kena ingat menu. Kemudian ini kena ingat lamra, lar. Ya. Menu ular lah, menu ular. Okey. Sebab apa perlu ingat ini sahaja? Alamak, segi padam buat apa? Patut padam yang ni. Salah padam. Okey. Ni kita ada tips dia. Tak apalah. Buat baru lah. Okey, sebab apa yang ini tak perlu hafal huruf ni? Sebab apa? Okey. Dalam Quran untuk ikhfa, untuk izhar sahaja. Izhar sahaja, dia akan buat tanwin dia selari. Alamak, saya ingat juga dia akan selari tanwin dia ni untuk izhar sahaja. Jadi bila tengok dalam Quran, kita jumpa tanwin yang selari, maksud dia confirm dia adalah izhar. Satu lagi tanwin, dia akan buat tak selari macam ni. Nampak beza kan? Ini dengan ini beza tengok Ini sini. Dia tak selari, dia beza. Okey, jadi kalau selari, maka confirm dia akan masuk dalam izhar halqi lah. Nanti kita akan tengok. Kita akan tengok contoh nanti Manakala kalau nampak tanwin yang tak selari, maka dia ada 3 keadaan. 3 hukum lah. Sama ada ini ataupun ini ataupun ini. Antara 3 tu je. Yang sana takkan ada dah. Sebab sana memang dia dah potong siap-siap tanwin tu, dia buang, dia ganti dengan mim. Memang kalau kita tengok iklab dalam Quran ni, yang sekarang ni memang takkan ada tanwin dekat iklab tu. So dia dah buang siap-siap, dia ganti dengan mim siap-siap dah. Okey, jadi kalau nampak yang tak selari ini, maka dibahagi kepada 3 lah, sama ada ini ataupun ini. Maka perlu tak hafal ni, tak payah, kita hafal ni je. Tengok. Dia jumpa dengan huruf apa? Sama ada menu ataupun jumpa dengan huruf lar. So kalau jumpa huruf lar, masuklah di dalam bila gunnah. Jumpa menu, masuklah dalam idgham ma'al gunnah. Tak ada dua-dua ni, confirm masuk dalam sini hukum dia. Contoh ya. Okey, contoh. Macam tadi contohnya li ba'din aduwa. Li ba'din aduwa. Okey. Bila tengok kat sini, tanwin dekat dot ni, tanwin dekat dot ni dia akan selari. Selari. Mesti akan selari punya. Habis tu kalau nun macam mana pula? Nun macam mana? Betul. Untuk nun izhar sahaja, nun itu dia akan letakkan tanda mati atas dia. Okey. Tanda ni lah. Mati ni. Contoh macam ni tadi kan. Kalau kita ambil ikhfa ni, dia berterabur semua Kalau ambil ikhfa ni, contoh tadi, in kuntum, nun dia atas dia mesti kosong. Dia takkan ada apa-apa. Jadi bila kosong, atas nun tu kosong, maka dia 3 keadaan lah. Sama ada ikhfa, ataupun bila, ataupun ma'a. Antara 3 tu. Tapi kalau ada mati, contoh ada mati dekat sini, so confirm ini adalah izhar. Nanti kita akan tengok dalam Quran. Jadi itu sebagai tanda sahajalah. Kan dalam Quran kita dibuat macam tu sebagai tanda untuk memudahkan kita kenal. Okey
Adapun kalau contoh kita baca Quran lain, Quran lama, dia tak semestinya macam ni lah. Boleh jadi semua dia matikan, dia ada tanda mati. Kan Quran lama kan? Jadi yang Quran sekarang kita guna ni macam ni konsep dia. Jadi dia mudahkan kita untuk kenal. Okey, ada soalan? Sebelum kita baca Quran tu, tengok contoh. Boleh ya? Okey, tengok pelan-pelan. Kepada siap-siap. Ya. Lam dengan ra. Okey. Kita ini bisa gunakan dalam Quran. Macam mana Haji? Bila masuk. Dia ada syaddah. Maksud Haji syaddah? Kita tengok jap. Saya pun tak perasan dengan Haji. Kebanyakannya ada. Kita tengok lah. Memang ada syaddah ya. Untuk yang ni kan. Kita baca terus masuk. Terus masuk ya. Memang ada je. Okey. Tak apa. Kita tengok nanti kita buat contoh terus. Saya rasa betul juga tu. Saya tak perasan lah yang tu aja. Okey, kita cuba muka surat 601 ya. Saya ambil surah pendek 601. Okey, baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah Al-Humazah ya. Sebab yang Al-Asr tu tak berapa banyak pula dia punya ni tanwin dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, wailulli. Okey, tengok ya. Lulli, situ ada tanwin ya. Okey, dan tanwin itu jumpa dengan huruf lam. Maka hukum dia adalah bila gunnah ya. Ingat, bila tanpa. Sebab apa? Lam ra kan, lar. Okey, wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lu, situ pun ada tanwin. Jumpa dengan lam. Jadilah dia hukum bila gunnah ya. Tengok tanwin tu selari ke tak selari? Dia tak selari. Kan? Dia tak selari. Okey, humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Okey, jama'a ma lawwa. Okey. Lawwa. Tengok sini ya. Ni kadang ada yang keliru sebab ada alif. Boleh saya padam ni, boleh ya? Saya rasa tuan-tuan dah ingat ke huruf dia. Okey. Apa situ? Malawwa. Okey. Lam dia macam mana? Okey. Malau. Aku macam lupa ni. Wa'addada. Dah. Okey. Dekat sini mungkin ada yang dah biasa. Cuma mungkin ada yang keliru. Kan kita kata huruf tanwin tu jumpa dengan huruf waw, betul? Tapi sini ada alif. Kenapa kita tak ambil tanwin jumpa alif? Sebab apa? Sebab adakah kita baca alif ni? Kita tak baca, betul? Jadi bila kita tak baca, kita akan buang lah. Seolah-olah alif ni tiada. Jadi bila alif tiada, jadilah dia tanwin jumpa dengan huruf waw. Saya kongsi lah, takut ada yang keliru kan. Jadi dekat sini bila huruf tu kita tak baca, automatik kita akan buang lah daripada list tu. Okay? Kita tak baca. Jadi tanwin ni dia akan jumpa terus dengan waw. Maka dia akan jadi ma'a ke jadi bila. Ma'a ya. Akan jadi ma'al gunnah. Ya, dia tak selari. Itu menunjukkan dia di antara tiga tu lah kan. Bila tak selari sama ada ikhfa, ma'al gunnah ataupun bila gunnah. Kalau dah selari, confirm dia akan izhar. Baik. Yahsabu annama lahu akhladah. Baik. Cuba tengok yahsabu anna. Itu contoh wajibul gunnah. Yang kita belajar mula tadi ya. Nun, dia ada tanda syaddah.
Maka kita baca yahsabu anna. Kena ada dia punya dengung kat situ lah. Tak boleh kita baca yahsabu annama. Betul, cuma kurang tepat. Bacaan tu tak tepat lah. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla la yumbazanna. Nampak situ? Kalla la yumba. Kan iklab. Dia ada mim kecil. Memang diletak terus dah. Dan bila ada mim kecil tu, mesti dia akan jumpa ba-nya. Sebab nak kata situ iklab. Dia takkan jumpa huruf lain. Betul ke? Okey, tengok. Nun situ, nun mati betul. Bukan tanwin ya, nun mati. Nun mati jumpa dengan huruf ba. Jadi dia mudahkan kita letak terus mim kecil, maka kita kenal lah situ. Iklab. Dan mim kecil itu ekornya lurus ke bawah. Dia tak sengit ke tepi ya. Kalla la yubazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Oh tak ada sini tak banyak Innaha inna wajibul gunnah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Okey, fi 'amadim. Ada tanwin situ ya. Jumpa dengan huruf mim, menu. Kalau menu jadilah dia ma'al gunnah. Okey, so dalam kelas ni mungkin saya tak sebut idgham lah kot Saya sebut ma'a ataupun b je kan. Senang kita pendekkan. Okey, ma'al gunnah. Amadim mumaddada. Baik, yang hujung tu ada mim kecil. Mim iklab situ Sebab apa ada mim iklab situ? Kita gunakan mim iklab itu bila mana kita sambung dengan bismillah. Kan? Kalau kita sambung maka jadilah kat situ tanwin jumpa dengan ba. Asal dia tanwin situ Amadim mumaddadatin. Asal dia. Jadi dia masukkan, dia buang, memang dia akan buang terus tanwin situ dengan mim. Jadi mim itu kita guna bila kita sambung bacaan lah. Fi amadim mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Baru kita guna. Tapi kalau tak guna, matikan terus. Fi amadim mumaddadah. Mati, habis ya. Baik. Okey, masuk surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak ada. Okey. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ada tak kat situ? Nun mati atau tanwin? Ada tak? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ada tak nun mati atau tanwin? Dekat mana? Huruf ra, betul. Nampak tak situ? Dia selari. Dia punya ra tu kan? Toy ron aba bil. Baik. Saya yang buat tak selari Dalam Quran dia akan selari. Okey, jadi macam biasa, benda tadi kita dah maklumkan. Tapi sini ada alif ni. Macam mana alif ni ada? Sebabkan kita tak baca alif ni, maka kita buanglah. Jadi kat sini berlakulah dia tanwin jumpa dengan hamzah. Maka hamzah masuk dalam huruf izhar halki tadi kan. Tapi sebabkan dia dah selari, dia dah tunjuk siap-siap dekat kita dah. Bila selari, kena baca jelas. Itu adalah hukum untuk izhar halki. Ada tunjuk siap-siap dah Okey. Tayron. Jadi tak boleh kita baca tayron aba. Salah. Jelas. Tayron ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ada tak kat situ tanwin ataupun nun mati? Ada kan? Dekat tim tu kan? Okey. Dijumpa dengan huruf mim. Jadi sini pun ada ni Haji Ada syaddah juga Bila ma'al. Maksudnya tak semestinya bila lah kan? Memang dia ada terus lah Memang ada terus. Memang confirm ada okey. Dalam mengaruh Okey. Okey, tanwin situ jumpa dengan huruf apa? Mim kan? Bihijaratim. Bihijaratim
min. Jadi kat situ tanwin jumpa dengan huruf mim. Jadi apa hukum dia? Ma'a gunnah ya. Menu kan, menu. Ma'a gunnah. Ada tak nun mati lagi kat situ? Ada ya? Dekat mana? Min. Kan, min, nun mati. Okey, nun jumpa dengan huruf apa? Sin. Jadi kita dah ingat tadi menu lar. Maka ni tiba-tiba datang sin pula. So confirm lah masuk dalam ikhfa. Dan nun dia pun kosong, tak ada tanda mati atas kan. Kalau ada tanda mati atas tu izhar dah. Jadi bila kosong jumpa sin pula, jadilah hukum dia ikhfa hakiki. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim. Satu lagi tanwin jumpa dengan huruf mim. Okey ya? Boleh jelas ke ya? Okey. Saya surah yang banyak sikit. Okey. Surah Al-Ghasyiyah. Ni banyak sikit. Muka surat 592. Surat 592 Al-Ghasyiyah. Okey, jumpa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ada tak kat situ ayat pertama? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Tak ada ya. Nun mati tak ada, tanwin pun tak ada. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Ada tak nun mati tanwin? Ada dua tanwin situ ya. Okey, pertama wujuhui. Tanwin jumpa dengan huruf ya. Apa dia? Ma'a menu kan, menu. Okey, yang kedua wujuhui yauma izin kha. Jadi ni tak payah pening lah. Tengok dia punya tanwin selari, confirm dah dia punya hukum adalah izhar. Kan? Cuba tengok dekat contoh dekat hukum izhar tu, ada tak huruf kha? Ada ya. Dia jumpa huruf kha. Jadi kat sini dia bagi tanda siap-siap dah. Tanwin dia selari. Sama ya, selari. Yauma izin. Jadi kita baca dengan jelas lah. Yauma izin kha. Yauma izin khashi'ah. Baik. Amilatun nasibah. Ada satu ya. Ada dua lah. Tapi kita ambil satu contoh. Satu lagi tu kat ujung dah. Amilatun nasibah. Jadi tanwin dekat ta kan. Jumpa dengan huruf nun. Jadi dia hukum ma'al gunnah. Baik. Menu menu. Tasla naran hamiyah. Ada tanwin? Ada. Okey, sini nampak jelas ya perbezaan antara selari dengan tak selari tu. Kita tengok tasla naron itu selari. Hamiyatan. Dekat ta tu tak selari. Nampak jelas ya. Selari dengan tak selari tu. Jadi kita tengok bila selari tu confirm adalah huruf izhar. Dibaca dengan jelas. Jadi maksudnya kat situ tanwin jumpa dengan huruf ha. Bukan alif ya, jumpa dengan huruf ha. Naron hamiyah tusqa min ainin. Ni pun jelas. Nampak? Tusqa min. Nampak nun itu ada tanda mati atas dia, bukan kosong. Jadi kita dah maklum tadi, bila nun tanda mati confirm izhar juga. Nampak Okey, kalau tak percaya tengok. Nun tu jumpa dengan huruf apa? Ain. Adakah ain itu huruf izhar? Ya. Ain adalah huruf izhar. Jadi dia letak tanda siap-siap. Nun itu dia letak tanda mati. Dia tak kosongkan nun. Itu tanda kepada kita bahawasanya itu adalah izhar dibaca dengan jelas. Tusqa min ainin Satu lagi tanwin ya. Jumpa dengan huruf hamzah. Dibaca dengan jelas lagi. Ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa. Okey, baik. Tadi saya tak sentuh lagi kalau tanwin baris depan ya. Okey, kalau baris depan untuk izhar, tadi kita dah maklum untuk izhar. Okey, izhar baris dia tanda tanwin dia
Selari ya. Okey. Selari. Depan dia akan jadi 99. Sorry. 69 betul. Dia tak nampak 6 sangat kan. Dia macam ni lebih kurang. Dia ada penutup lah lebih kurang kalau mukaddam, dekat mukaddam kita baca tu betul 69 tulis kan. Dia waw, dia baris depan ada penutup depan ni. Macam ni. Ni. Tapi kalau selain izhar, bukan izhar ya. Okey, first dia akan ada baris atas tak selari. Bawah pun tak selari. Depan dia dua-dua baris depan. 99 lah istilahnya. Kod ada yang tak faham apa 99 tu, dia kan macam 99 kan. Atau kita bagi 99 lah. Maksud dia sama. Baris depan dua-dua sama. Jadi kalau kata baris depan tak sama, dia ada penutup macam ni. Maka confirm dia adalah izhar. Cuba tengok sini. Ayat berapa tadi? Okey, ta'amun ayat 6 ayat 6. Laisa lahum ta'amun. Cuba tengok tanda depan, tanwin depan dekat mim tu. Satu depan, satu lagi ditutup. Betul itu maksud yang ni dia tutup ni. Bila tutup ataupun kalau dalam mukaddam dia ada macam ni sikit lah. Dia ada macam ni sikit. Tu orang panggil 69. Ni 99. Tapi dalam Quran ni tak ada macam ni. Ditutup terus. Maka jadilah dia izhar, dibaca dengan jelas. Kalau tak percaya, kita tengok. Dia jumpa dengan huruf apa? Hamzah. Adakah Hamzah tu huruf izhar? Ya, huruf izhar. Okey. Ta'amun illa min dhari'. Okey, min. Situ ada nun. Situ ada nun mati. Okey, jumpa dengan huruf apa tu? Dot. Okey, first nun tu kosong, tak ada tanda mati. Maksudnya confirm bukan izhar dah. Betul Jadi antara tiga tu lah. Jadi yang dua lagi menu, satu lagi lar kan. Jadi dot, confirm dia adalah ikhfa. Jadi bacaan tu kena dengarlah min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Okey, min kan pun sama juga, nun mati. Jumpa dengan huruf jim. Satu tak ada tanda mati atas nun. So confirm bukan izhar dah. Iqlab apatah lagi? Lagilah bukan. Mim tak ada. Jadi menu lar. Tiba-tiba ada jim lah. Jadi jim masuk dalam ikhfa. Wujuhui yawma idzin na'imah. Wujuhui tanwin. Jumpa dengan ya. First ini maksud 99 tu. Tengok tanda dia kan, dua-dua ke depan. Yang atas dia tu lahum ta'amun, dia ada penutup. Tapi yang ini wujuhui, dua-dua sama ke depan baris dia. Jadi 99 lah kita panggil. Wujuhui yaw. Jadi jumpa dengan huruf ya, menu. Jadilah dia hukum ma'al gunnah. Wujuhui yawma idzin na'imah. Yauma izinna. First tengok tanwin tu tak selari, maka bukan izhar dah. Kemudian tengok jumpa huruf apa? Huruf nun. Masuk dalam ma'al gunnah. Kena dengar lah. Yauma izinna na'imah li sa'iha radiyah fi jannah. Jan itu wajibul gunnah. Fi jannatin nampak? Dia punya ta tu tanwin dia selari. Fi jannatin aliyah. Selari Maka jadilah dia izhar halki aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Ainun tanwin jumpa dengan jim. Ikhfa Satu menu tak ada, lar pun tak ada. Jadi ikhfa lah. Ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Sururum ma'al gunnah. Jumpa dengan mim Sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Ma'al gunnah lagi Bum. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Tak ada
afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas ada ayan. Afala yan. Situ nun jumpa dengan za. Jadilah dia ikhfa. Yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir inna wajibul gunnah innama anta ikhfa nun jumpa dengan ta anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla man ikhfa nun mati jumpa dengan ta man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna wajibul gunnah inna ilaina iyabahum summa wajibul gunnah summa inna wajibul gunnah lagi inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Okey, boleh ya? Minggu depan kita akan masuk mim mati pula. Kita akan masuk mim mati, konsep yang sama juga, cuma ini berkait dengan huruf nun, mim mati berkait dengan huruf mim sahaja. Ini record lagi aja. Record lagi ya. Takut mati tengah jalan. Ada. Okey. Okey, ada apa soalan? Saya rasa kat sini dulu Kita mula awal, kita habis awal lah. Ada apa-apa soalan yang kurang jelas ke? Wajib bergunah. Okey, wajib bergunah tu bila huruf mim dan nun sahaja. Dia libatkan itu je. Nun dan mim yang ada syaddah. Itu je, simple. Tak kisahlah baris mana. Sama ada syaddah dia baris atas ke baris bawah ke baris depan ke kan. Bawah depan tak kisah. Yang penting bila ada je macam ni nun atau mim dua huruf je, maka kita akan baca gunnah. Contoh ya. Inna. Okey, inna. Jadi kat sini ada nun bertanda syaddah. Maka kita akan baca inna. Itu gunnah dia. Dengung dia. Tak boleh kita baca inna. Salah. Kena baca inna. Inna. Itu masuk wajibul gunnah. Wajib untuk kita dengungkan. Contoh kalau mim. Imma. Sebab apa? Sebab sini huruf mim dia ada tanda syaddah. Tak kisahlah baris mana pun. Kalau mim baris bawah pun kita dengungkan juga. Contoh immi. Tak boleh kita baca dia immi. Tak ada. Dia ada dua harakat dengung. Immi. Immi. Itu je. Jadi dua huruf ni je. Mim dan nun sahaja. Dia tak ubah makna. Cuma tak tepat. Dia macam contoh macam apa saya bagi. Minggu lepas pun saya buat kelas online, ada yang tanya juga tau. Lepas tu esok dia saya fikir contoh apa yang boleh. Hari ni saya lupa. Dia tak ubah makna tapi dia tak tepat lah. Dia kalau ubah makna ni biasa dalam mat. Kalau mat bila tak ngam, tak semua mat lah, tak semua mat. Biasanya yang dua harakat tu lah, kalau tak ngam dia ubah makna. Yang mana? Ni tak ada dalam tu Haji, saya tak masukkan. Saya tak masukkan yang wajib bergunah. Nanti saya akan edit balik dalam tuan. Saya lupa masukkan. Yang mula-mula dulu belajar kan, hari pertama dulu. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada ya? Boleh ya? Okey. Mohon maaf terlajak bicara, terguris hati ke. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam ambil je, tak apa. Boleh je. Macam dah tanda situ dah. Tak apa. Nanti lupa pula kan. Tak apa, print je mesti.